pada pagi mulia ni kita akan sambung lagi perbincangan kita tentang sosial untuk ekonomi. Okey. Sebelum kita mula, ada apa-apa soalan? Ada apa-apa awak nak tanya berkenaan dengan subjek kita ni? Simon, macam mana Simon? Ni dah minggu ke-8 ya? Awak ada lagi lebih kurang dalam 7 minggu lagi untuk awak menyerahkan assignment awak. Semua berjalan lancar? Doktor, telat. Lancar. Okey. Jalan lancar semua ya. Okey, so saya harap awak boleh menyiapkan awak punya tugasan on time lah ya. Okey. Bagaimana dengan topik-topik kita setakat perbincangan kita? Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa yang awak tak faham? Tak ada ya? Semua okey ni? Okey, cuba angkat tangan ke? Say something. Sila. 3, Jelas doktor. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So memang dekat depan saya lah ni kan. Just nak pastikan yang berada di hadapan saya ni adalah awak semua. Okey, insyaAllah kita akan sambung lagi. Since awak pun tak ada soalan. Semua okey je awak ni, semuanya jelas. Jadi kita pun sambung lah. Okey, topik yang insyaAllah kita akan bincang ni topiknya kira agak topik yang agak teknikal. Satu topik yang memerlukan awak memahami betul-betul. Dan kalau sempat, lepas kelas ni kita cuba buat quiz. Okey. Dalam perbincangan tentang unsur fiqh, kita telah pun sampai kepada umum dengan khusus. Kan? Umum, khusus dan juga takhsis. Umum, sesuatu lafaz yang umum. Belajar kerja manusia. Khusus ni sifat-sifat yang tertentu. Dia berlawanan dengan maksud umum. Takhsis pula iaitu mengkhususkan sesuatu yang bersifat umum. So dalam takhsis ni kita dah bincang. Takhsis ni dia ada takhsis mutasil dan takhsis munfasil. Okay, kalau takhsis mutasil, pengkhususan berlaku di dalam ayat yang sama, di dalam dalil yang sama. So, siapa ingat takhsis mutasil ada berapa jenis? Ada berapa bahagian? Apa ingat? Empat. Ada 4 kan? Cuba sebut. Tasis dengan istisna, tasis Okey. dengan sifat, tasis dengan lui syarat, tasis menggunakan ghayah. Okey, terima kasih. Okey, itu takhsis mutasil. Menggunakan ayat yang sama. Okey, satu lagi gak kita dah bincang, satu jenis takhsis lagi, namanya takhsis munfasil, iaitu dalil yang berbeza. Yang umum duduk dalam satu dalil. Dalil yang mentakhsiskan duduk dalam dalil yang lain. Dalam kalau Al-Quran duduk dalam ayat yang lain. Kalau Sunnah duduk dalam hadis yang berbeza. Okey. Ada situasi lafaz Al-Quran itu bersifat umum. Tetapi dia khususkan oleh hadis. Ada yang terbalik. Takhsis tu hadis. Umum tu hadis. Lalu Al-Quran mentakhsiskan hadis. Ada juga sebenarnya situasi
Yang umumnya Al-Quran dikhususkan dengan ayat Quran yang lain. Ada juga yang umumnya hadis dikhususkan dengan hadis yang lain. So itulah salah satu perbincangan tentang lafaz-lafaz dalam Al-Quran, umum dengan khusus. So yang inilah sebenarnya banyak menjadi punca perbezaan pendapat para ulama. Ada ulama yang kata di umum ni, dalil ni bukan mengkhususkan dalil tu. Ada ulama lain kata tak. Contoh pada hari ini biasa kita dengar bid'ah. Nabi ada sebut kullu bid'atin dhalalah. Nabi sebut setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Dan setiap yang sesat itu dalam neraka. Lafaz kullu bid'ah ni lafaz bersifat umum. Nabi kata setiap yang bid'ah dia adalah sesat. Okey, berdasarkan hadis ni setiap bid'ah itu adalah sesat, maka sebahagian golongan, terutamanya golongan yang dipanggil golongan Wahabi. Awak kenal golongan Wahabi? Pernah dengar? Siapa tahu apa dia Wahabi? Tak tahu? Ada siapa yang tahu ke? Tak tahu, Doktor. Okey. Golongan Wahabi ni golongan yang sesuka membid'ahkan golongan lain. Menyambut maulud, dia kata bid'ah. Buat tahlil, dia kata bid'ah. Baca Yasin ramai-ramai, dia kata bid'ah. Kunut subuh, dia kata bid'ah. Macam-macam lagi lah, penuh dengan bid'ah. Sebab dia kata itu Nabi tak buat. Bid'ah adalah sesuatu yang Nabi tak buat dalam perkara agama. Okay, kalau kita tengok hadis, memang hadis tu bersifat umum. Kulu ni semua. Tapi hadis ni bagi kebanyakan ulama' selain daripada ulama' yang dari aliran Wahabi, dia kata lafaz ni hadis umum, kullu bid'ah. Nabi kata setiap bid'ah. Tetapi dia dikhususkan dengan dalil-dalil yang lain. Contohnya yang mengkhususkan keumuman setiap bid'ah ni iaitu perbuatan para sahabat. Perbuatan para sahabat dia buat apa? Sahabat melakukan sembahyang sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih Nabi tak buat secara berjemaah. Nabi buat secara sendiri. Nabi sekejap sembahyang kat rumah, sekejap sembahyang di masjid. Tapi Nabi sembahyang di masjid pun Nabi sembahyang seorang-seorang. Maknanya lepas sembahyang isyak tu, masing-masing lah. Macam sembahyang sunat lepas sembahyang isyak tu kan masing-masing. Bila zaman Sayyidina Umar nampak benda ni macam tak berapa bagus. Macam tak berapa, tak cantik lah. Bagi dia lah, mungkin situasi zaman dia dah berbeza. Lalu dia kata, kita lantik seorang imam. Imam ni mengimamkan sembahyang tarawih. Kalau dulu sembahyang tarawih seorang-seorang zaman Nabi, tetapi zaman Sayyidina Umar dijadikan sembahyang tarawih itu berjemaah. So di sini zaman Nabi buat sembahyang seorang-seorang. Lalu zaman Sayyidina Umar telah melakukan perkara yang kalau berdasarkan definisi Wahabi, dia adalah bid'ah. Tapi sebab Sayyidina Umar, takkan Sayyidina Umar nak kata bid'ah. So dalil ni lah yang ulama selain Wahabi kata, setiap yang Nabi tak buat, tidaklah maksud benda itu tak boleh buat. Ada benda-benda yang Nabi tak buat, memang Nabi kata jangan buat. Ada benda-benda yang Nabi tak buat, tetapi dia ada manfaat, dia ada tujuan-tujuan, bolehlah kita buat. Okay. Okay, so itu berkaitan dengan sebagai ulangan, sebagai penambahan berkenaan dengan umum dan khusus. Ada dalil-dalil yang bagi mazhab Syafi'i, dia kata umum dikhususkan dalil lain. Ada ulama' mazhab lain,
Dia kata yang ni dikhususkan oleh dalil lain. So perbezaan mazhab ni antara sebabnya dia boleh lahir, perbezaan pendapat, dalil mana dalil yang umum, dalil mana dalil yang khusus. Okey. Tak ada soalan Ada soalan ke? Tak ada soalan ke? Awak ni saya tanya pun. Ada soalan? Tak ada, Ustaz. Ramai-ramai orang bagi respon sikit Okey. Kita pergi kepada mujmal dan mubayyan. Ini satu lagi perbincangan berkenaan dengan dalil-dalil, berkenaan dengan jenis-jenis lafaz. Okey, mujmal dengan mubayyan ni, mujmal ni senang awak ingat sesuatu lafaz yang tak jelas. Mubayyan ni sesuatu lafaz yang jelas. Mujmal ni dia kata lafaz yang makna lafaz ni memerlukan kepada penerangan lanjut. Dan tidak cukup dengan hanya melihat kepada lafaz ataupun perkataan tersebut sahaja. Maknanya bila sebut satu tu, kita kena tanya balik, sebenarnya maksud dia apa? Sebab dia ada dua maksud ni. Ataupun benda ni tak jelas lah. Macam mana? Apa maksud sebenarnya? Okey. Kalau mubayyan ni pula, satu lafaz yang jelas lah. Okay. Contohnya kalau mubayyan ni lafaz apa? Lafaz riba. Contohnya lafaz apa? Itu lafaz zakat. Lafaz membunuh. Lafaz-lafaz yang jelas. Ada lafaz dalam Al-Quran, lafaz dia maksud tidak jelas. Okey, cuba kita tengok contoh lafaz yang mujmal adalah lafaz quru'. Dalam Al-Quran Allah sebut wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasatu quru'. Dan wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya, iaitu wanita yang masih didatangi haid, maka hendaklah dia menunggu sebanyak 3 kali quru'. Okay, 3 kali quru' ni sebenarnya apa maksud dia? Dalam kamus, quru' ni dia ada dua makna. Sama ada quru' ni suci ataupun quru' ni bermaksud haid. Maknanya wanita-wanita tu yang diceraikan oleh suami dia tu, dia kena tunggu 3 kali suci ke ataupun 3 kali haid. So sebab apa? Sebab quru' ni dia ada dua makna. Okey. So kalau kita lihat sini,
Okey, dengar ni lafaz wuduk ni. Satu maksud suci. Satu maksud lagi haid. So wanita-wanita yang diceraikan oleh suami dia ni, Allah kata kena tunggu 3 kali kuruk baru boleh kahwin dengan yang lain. So tempoh iddah dia 3 kali kuruk. So kuruk ni tak tahu apa maksud dia sebab ada maksud suci. So kalau maksud suci, maknanya wanita yang diceraikan kena tunggu 3 kali suci. Maknanya contohnya sekarang ni dia diceraikan oleh suami dia dalam keadaan dia bersuci. Dia dah suci dah. Tak ada haid. Lepas tu dia datang haid sekali, suci kali kedua. Dia datang haid sekali, suci kali ketiga. Suci kali ketiga tu barulah dia boleh kahwin, barulah habis dia punya iddah dia. Okey, itu kalau kita kata kuruk itu maksud dia suci. Kalau kita kata kuruk tu maksud dia haid, seseorang tu bila diceraikan oleh suami dia, masa dia suci, lepas tu dia kena tunggu haid pertama, suci. Haid kedua, suci. Haid ketiga, suci. So sekarang ni persoalannya dia nak tunggu 3 kali haid ke 3 kali suci. So lafaz kuruk ni lafaz yang ada 2 maksud. Lafaz yang kita panggil dia mujmal. Okey, contoh lain mujmal ni. Contoh di sini Allah sebut wa atu haqqahu yauma hasadih. Dan tunaikanlah haknya pada hari ianya dituai. Allah sebut haknya. Di sini haknya. Lafaz hak. Dalam soal zakat ni cerita pasal zakat. Tunaikanlah haknya, hak zakat pada hari ianya dituai. Namun dalam soal ni, zakat ni sini dia tak sebut berapa. Daripada segi jenis, daripada segi jenis-jenis tanaman. Tanaman apa yang kena zakat, tanaman apa yang tak kena zakat. Dia dalam soal zakat ni bukan semua tanaman kena zakat. Lafaz ni umum, zakat, tapi ada dalil lain yang mengkhususkan, iaitu zakat hanya pada tanaman makanan utama, makanan ruji lah. Itu yang dikenakan zakat. So yang lain-lain tu tak kena zakat. Tapi daripada segi kadarnya, daripada segi jenisnya, so dia tak jelas. So dia dikira sebagai sesuatu lafaz yang mujmal. Begitulah juga perbuatan-perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi ni, apa yang Nabi buat, boleh jadi untuk dipakai oleh semua, boleh jadi untuk khusus untuk Nabi saja. Contohnya perbuatan-perbuatan Nabi. Apa yang Nabi lakukan? Segala-galalah perbuatan Nabi. Nabi berkahwin lebih daripada 4 orang. Nabi berkahwin menggunakan hibah saja, tidak ada mas kahwin. So perbuatan Nabi ni dan lain-lain. So perbuatan Nabi ni dia adalah sesuatu yang ulama kata bersifat mujmal. Mujmal daripada sudut adakah terpakai untuk umatnya ataupun tidak. Ni persoalannya. So itu lafaz yang mujmal. So mana lafaz mujmal? Lafaz yang sesuatu yang bila kita dengar tu tak jelas. So dalam soal lafaz mujmal ni juga ada perbincangan ulama yang berkenaan dengan hadis-hadis yang banyak dalam hadis-hadis Nabi yang Nabi sebut. Nabi kata contohnya, saya sebut sini, la bai'a, tidak ada jual, hadis lain lah. Nabi kata la solata liman lam yakra' bi fatihatil kitab.
Tidak ada sembahyang bagi mereka yang tidak membaca Fatihah. Apa? La nikaha illa biwali. Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali. Tidak ada jual beli kecuali apa yang dimiliki. So, lafaz-lafaz ni, kalau kita tengok, sebahagian ulama' dia kata bersifat mujmal. Sebab apa? Maksudlah solat ni, kalau kita terjemah ke bahasa Melayu, tidak ada semayang. So, apa maksud tak ada semayang? La ni tidak. Solat ni tidak ada solat, tidak ada semayang. So, sekarang ni persoalannya tidak ada apa ni? Nabi kata tidak ada semayang bagi mereka yang tidak membaca Fatihah dalam semayang ni. So, kebanyakan ulama', termasuklah ulama' mazhab Syafi'i, kata dia sesuatu yang bukanlah bersifat mujmal, sesuatu yang jelas. Maksud tidak ada semayang, apa? Tidak sah. Tidak ada nikah, tak sah. Tidak ada jual beli, tak sah. Tidak ada apa lagi, banyaklah. Tidak sah. Banyak lafaz-lafaz bermaksud tidak sah. Okey, Nabi sebut tidaklah la siyama liman lam yabit niat. Tidak ada sembahyang bagi mereka, tidak ada puasa bagi mereka yang tidak berniat. Okey, so ini juga contoh-contoh yang mana ulama' mazhab Syafi'i kata dia bukan bersifat mujmal. Sebab tidak ada di sini maksudnya tidak sah. Tapi sebahagian ulama' ini berbeza. Okey, Ustaz sebut kat sini. Ini berbeza dengan pandangan sebahagian mazhab yang mengatakan dia adalah bersifat mujmal. Sebabnya apa? Sebab bagi mereka ni tidak sah ni, tidak ada solat ni maksudnya tidak ada apa? Tidak ada solat ni tidak sah solat ke? Tidak ada solat ni maksudnya tidak cukup pahala ke? Pahala dia tak banyak ke? So, dalam setengah mazhab, mazhab Hanafi, dia kata maksud tidak ada solat di sini sesuatu yang mujmal. Mujmal bagi dia tak boleh buat hukum, tak menunjukkan hukum. Sebab itulah dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, baca Fatihah, kalau tak baca Fatihah, sembahyang masih sah. La solata ni, mereka kata tidak sempurna sembahyang. Ini sembahyang sah, tapi pahala tak banyak. Sama lah juga, tidak ada nikah. Tidak ada nikah kecuali adanya wali. Mazhab Hanafi kata, tidak sempurna nikah. Tapi nikah sah. Samalah juga, tidak ada jual beli. Maksudnya jual beli sah kalau ada keizinan. So, bagi mazhab Hanafi, semua hadis-hadis ni sesuatu yang bersifat mujmal. Sesuatu yang tak boleh dijadikan sumber hukum. So, itu mazhab Hanafi. Tapi bagi mazhab Syafi'i, sesuatu ni tidak bersifat mujmal. Sesuatu yang telah pun jelas. Iaitu maksudnya tidak sah. Tak sah sembahyang tanpa baca Fatihah. Tidak sah jual beli kecuali barang yang kita miliki. Tidak sah nikah kecuali adanya wali dan sebagainya. Okey. Okey, kalau dalam konteks muamalat, ini golongan jual beli, golongan fuduli. Fuduli ni maksud fuduli iaitu golongan yang fuduli ni maksud fuduli ni bukan pemilik. Maknanya kalau jual beli, jualan tersebut dibuat oleh bukan pemilik. Contohnya seseorang itu menjual bukan dia punya. Samalah juga fuduli.
Pembeli. Dia bukan pembeli sebenar. Dia pembeli fuduli. Maksudnya, dia membeli bagi pihak lain. Tiba-tiba je ada orang telefon awak. Encik, barang encik dah sampai. Kita pun terkejut. Bila masa pula saya order? Ada ni encik, ada orang order atas nama encik. So yang tu fuduli. Sebabnya nak membeli, kita kena sendiri membeli. Ataupun kena keizinan kita. Tetapi transaksi fuduli ni, dia tanpa ada keizinan. Di dalam mazhab Syafi'i, oleh kerana dia, Nabi dah jelas dah. Nabi kata, tak boleh jual beli, transaksi bukan milik kita. Maka semuanya tak boleh. Maksud tak boleh tu tak sah. Tapi bagi mazhab Hanafi, dia kata maksud tidak ada jual beli tu, yang sebelum ni, la baik ni, maksudnya bukanlah tidak sah, masih sah. Kalau ada keizinan. Okey. So di sinilah kesan mujmal dalam kewangan. Okey. So fuduli ni bagi kalau untuk kewangan Islam, banyak bank-bank yang menggunakan konsep fuduli ni. Dia buat dulu. Ataupun dia dah terbuat. Lepas tu dia tanya pihak lain. Kalau pihak lain tu setuju, setuju. Kalau pihak lain tu tak setuju, maka tak setujulah. Tak jalanlah perkara tersebut. Okey. Mubayyan pula bermaksud dalil-dalil yang jelas. Macam Ustaz cakap lah. Contohnya nama-nama jelas lah kan? Siapa? Ahmad. Ahmad ni mubayyan lah. Sesuatu yang bersifat tak payah kita nak fikir-fikir dah. Allah. Jelas lah. Muhammad. Nama-nama orang. Lepas tu sifat-sifat benda. Nama-nama benda. Nama tempat. Ataupun nama satu perkara yang memang jelas dah. Contohnya saya kata semayang. Jom semayang. Jom semayang Zohor. Kata jelas lah kan? Tak adalah tanya semayang Zohor. Semayang Zohor ni yang mana? Semayang Zohor ni yang ni ke? Tak ada. Awak ni, kita tanya pula. Awak ni dah berapa hari masuk Islam? Dah berapa lama masuk Islam? Zohor tu jelas. Jom bayar zakat pendapatan. Zakat pendapatan. Zakat pendapatan tu dia macam apa? Dia macam kuih ke apa benda ke tak? Semua dah jelas. So itu adalah bayan. Benda-benda yang kotor, najis. Benda-benda yang makanan. Jom makan nasi. Makan nasi. Makan nasi ni apa beza dengan pizza? Tak. Orang dah tak tanya dah. Sebab dia adalah yang jelas. Okey. Berkaitan dengan bayan, mubayyan, ada perkataan namanya bayan. Bayan maksud penerangan. Bagi menerangkan sesuatu yang tak jelas. Maknanya penerangan ni, dia menerangkan sesuatu yang dalam dalil lain, dia mungkin tak jelas. So kita gabungkan lah. Kita gabungkan dalil lain tersebut yang tak jelas ataupun dalil lain tersebut yang kita tak berapa faham, kita gabungkan lah. Oh, maksud ayat tu di sini maksudnya. Maksud ayat tu yang contoh tadi. Contoh tadi ayat ni. Wa atu haqqahu yauma hasadih. Tunaikanlah haknya pada hari dia dituai. So yang ni mujmal. Tak jelas. Bila tak jelas, dalil lain yang menjelaskan. So itulah maksudnya bayan. Bayan ni penerangan. Untuk menerangkan dalil yang lain. Ada soalan di situ? Ada soalan?
So kita pergi pula kepada membayan ni. Cara membayan penerangan, pertamanya cara menggunakan ucapan. Okay. Maknanya Nabi mengucapkan, Nabi menuturkan sesuatu. Contoh apa? Sabda Nabi SAW yang menyebutkan maulid kerja ke atas hasil tanaman yang menggunakan air hujan. Okay. So yang ni menerangkan zakat yang tak jelas tadi tu lah. Dalil ni yang tak jelas. Contoh. Okay, yang ni tak berapa jelas. Ini lalu diterangkanlah oleh hadis Nabi. Iaitu Nabi kata zakat tanaman kalau menggunakan air hujan, air mata air kadarnya 1/10. Maknanya kalau hasilnya 10 tan, 1 tan kena keluarkan zakat. Manakala tanaman yang menggunakan usaha, mana usaha ni beli air, pam air, ataupun buat telaga, korek, telaga, dan sebagainya yang menggunakan usaha, maka zakatnya adalah 1/20. Kurang sikit lah. Kalau ada 1 juta, 10 juta, zakatnya hanyalah 1/2 juta sahaja. Ini adalah bayan lah. Kamu bayan kepada dalil yang mujmal. Yang tadi itulah. Okay. Itu satu contoh. Maknanya contoh dalam kewangan Islam, katalah kalau keluar exam. Sebutkan bayan, contoh bayan dalam kewangan Islam. Contoh apa? Contoh dalam bab zakat. Bayan menerangkan jumlah yang kena bayar zakat adalah sekian-sekian. Hadis ni sebagai bayan, menerangkan dalil yang lain. Mafhum. Mafhum ni maksudnya penerangan bayan tu melalui mafhum. Mafhum ni yang difahami. Okey, yang difahami ni maksudnya yang awak faham. Bukan yang saya cakap, yang awak faham. Contohlah saya kata dekat awak. Hari ni saya nak jemput pelajar-pelajar daripada Perak, jom saya belanja makan. Yang saya cakap, pelajar dari Perak. Yang saya tak cakap, tapi yang awak faham, apa dia? Cuba bagi tahu saya. Pelajar daripada Perak, jom tengah hari, pelajar susah, hari ni saya bagi duit RM10. Contoh. Apa yang faham? Apa yang tertulis, apa yang tersurat, apa yang tersirat. Cuba minta seorang bercakap. Yang bukan pelajar Perak tak dapat. Okey, Syafiqah kata yang bukan pelajar Perak tak dapat. Okey, betul. Maknanya, apa yang saya cakap pelajar Perak. Saya bagi duit. Yang saya tak cakap, yang awak faham sendiri, iaitu pelajar bukan Perak, tak dapat. So, itu masuk mafhum. Mafhum ni sesuatu yang saya tak cakap, ataupun dalil tak cakap, tapi kita faham daripada dalil tersebut. Okey, mafhum ni juga dia boleh jadi bayan. Contohnya, hadis yang menerangkan hukum membayar ibadah puasa nazar ibu yang telah meninggal. Okey, ini satu hadis. Nak ambil kakak je. Nak ambil kakak. Sekejap. Di 18. Hadis tu? Okey. Mafhum ni dalam hadis, Nabi kata ada seorang wanita ni, dia tanya ibu dia dah meninggal. Ibu dia dah menazar nak melaksanakan haji.
apakah patut aku bayarkan nazar, apakah patut aku sempurnakan nazar ibu aku ni? Nabi sebut bahawasanya Nabi kata hutang Allah lebih patut dibayar. Nabi tak jawab. Nabi kata, ya, awak kena bayarkan. Tak, Nabi tak cakap. Nabi jawab, hutang Allah lebih perlu dibayar. So, apa yang kita faham? Fahamnya, nazar tu hutang. Maka kena bayarlah. Nabi tak cakap nazar tu hutang. Nabi cakap hutang Allah lagi patut kena bayar. Nabi tanya, kalau kau berhutang dengan manusia, kena bayar tak? Ya, Rasulullah dia kata kena bayar. Nabi kata, hutang dengan Allah lagi kena bayar. So, fahamlah. Iaitu, kena bayarkan nazar. Ambil duit mak tu, bayarkan nazar. Sama lah juga dalam hadis, ni hadis kedua pula lah. Sebahagian sahabat pernah tanya Nabi. Dia kata kami ni pelaut. Orang nelayan ataupun pelaut lah. Turun laut. Dan kami ni bawa air. Biasa bawa air tak banyak. Bawa air ni untuk minum je. Dia tanya kepada Nabi, boleh tak boleh kami gunakan air laut ni untuk berwuduk? Nabi kata, Nabi tak jawab, ya boleh untuk berwuduk. Nabi tak jawab gitu. Nabi kata, air laut ni dan yang mati dalam laut tu, mati sendiri, bangkai tu, dia adalah halal. Nabi kata, al-tuhur ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut ni, airnya suci. Laut ni, bangkainya juga boleh makan. Maksudnya mati sendiri boleh makan. So, berdasarkan hadis ni, kalau kita tengok, Nabi tak jawab pun orang tanya. Orang tanya boleh ke tak boleh ambil wuduk. Tapi Nabi jawab benda lain, tapi orang tu boleh faham. Oh, maknanya kalau dah suci tu bolehlah ambil wuduk. So, ini mafhum. Mafhum ni adalah salah satu juga bentuk bayan. Bila saya cakap tu, contoh awak tanya saya satu benda. Saya jawab dengan jawapan lain. Tapi, bila awak dengar statement situ, awak dah boleh jawab dah persoalan awak. So, dia panggil mafhum. Mafhum ni juga bayan. Okey, yang ketiga, perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi sendiri juga adalah bayan. Iaitu semayang. Dalam Al-Quran sebut semayang saja. Tapi, ada sebahagian aspek semayang tak jelas. Lalu Nabi kata, tengoklah sebagaimana aku semayang. So, perbuatan Nabi tu sendiri, haji. Orang nak haji macam mana? Tak jelas. So, Nabi buat sendiri haji. Jadi orang nampaklah, oh haji macam mana? Macam mana haji Nabi? Semayang macam mana? Yang macam Nabi semayang. Puasa macam mana? Yang macam Nabi puasa. Daripada waktu dan sebagainya lah. Penulisan. Cara bayan juga adalah dengan penulisan. Menerangkan tentang zakat juga. Surat Nabi kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Nabi sebutlah. Tentang zakat, jenis zakat. Jenis kalau zakat binatang berapa kadarnya, umur berapa. Zakat tanaman berapa, zakat simpanan, zakat duit berapa. So, itu melalui bentuk penulisan surat. Tapi bukan Nabi yang tulis ni. Nabi bagi tahu. Sebab Nabi yang kita tahu tak pandai menulis, tak pandai. Nabi tak menulis, tak membaca. Dan yang terakhirnya adalah isyarat. Isyarat ni maksudnya, orang pernah tanya Nabi berkenaan dengan bulan puasa. Nabi tak cakap berapa. Nabi tunjuk dengan isyarat tangan. Pernah orang tanya berkenaan dengan bulan berapa. Nabi sebut, awak tengok ni. Nabi pernah dalam satu hadis, Nabi sebut, Nabi buat macam ni. Nabi buat macam ni. Dia nak suruh kira bulan
dalam Islam berapa? Macam ni, kali, macam ni, 2 kali, lepas tu macam ni. Kali 10, 2 kali 20. Lepas tu Nabi tutup satu jari, 29. So, yang ni dia kira menjawab persoalan tetapi menjawab menerangkan bayan dengan isyarat tangan. Begitulah juga satu kisah seorang wanita namanya Saudah. Saudah ni wanita hamba lah. Ada seorang lelaki tu dia nak bebaskan hamba. Nak bebaskan hamba, syarat nak bebaskan hamba kena hamba muslimah. Kalau lelaki mesti lelaki yang muslim. Kalau perempuan, lelaki yang muslimah. Lalu, lelaki ni nak bebaskan hamba. Dia tanyalah hamba dia ni. Nabi tanya hamba lelaki ni. Nabi tanyalah. Allah. Mana Allah? Lepas tu hamba ni sebut Allah di langit. Allah tu dia tunjuk. Lepas tu Nabi tanya lagi. Siapa aku? Hamba wanita ni kata, engkau adalah Rasul Allah. Lalu Nabi jawab, bebaskanlah dia ni. Sesungguhnya dia telah menjadi seorang mukminah. Yang fokus kita iaitu hamba ni dia tunjuk. Dia tunjuk ke langit Allah. Lalu Nabi pun menerima apa yang diisyaratkan oleh hamba. Menunjukkan isyarat itu sesuatu yang memang bentuk bayan yang boleh diterima dalam hukum. Tunjuk. Sebab itulah kita juga dalam bab jual beli ada juga isyarat. Boleh. Jual beli kita isyaratkan, kita tunjuk. Tunjuk. Pun boleh. Sebab isyarat itu adalah salah satu bentuk bayan. Memang kalau kita pun sekarang memang terimalah bayan tu menerangkan kan. Apa isyarat tu boleh menerangkan. Lampu isyarat, bahasa isyarat, ataupun benda-benda lain yang berdasarkan isyarat. Berdasarkan simbol. Okey. Contoh bayar dalam agama Islam, riba. Nabi menerangkan tentang riba. Riba ni mungkin orang tak jelas kan. Riba, kalau yang riba hutang jelas dah. Satu lagi riba apa yang dah belayar. Cuba sebut riba apa. Cuba sebut riba apa. Dengar ke? Ada belajar bab riba? Riba ada berapa jenis? Tak tahu. Pula bagi respon sikit. Sejak kali dah saya tanya ni. Kalau tahu, cakap juga tak tahu. Kalau ni saya boleh explain. Siapa tahu? Kan senang tu. Riba ni kan tapi saya rasa tajuknya mungkin dah mungkin Dr. Fatimah dah explain kot. Dua kan Balkis tahu. Ada dua kan. Riba, satu dalam riba hutang. Satu lagi dalam riba. Apa Balkis? Satu lagi dalam riba? Jual beli.
Betul. Dah ada belajar ke tajuk ni? Riba buyuk dia panggil. Dr. Fatimah dah explain kan? Satu ni riba duyun. Kalau riba hutang ni, Al-Quran dah ada cerita. Maknanya kita dah jelas dah. Riba dalam bab hutang. Siapa pinjam RM10, dia kena bayar RM10 juga. Apa suruh awak, saya bagi awak pinjam 10, awak kena bayar 11, riba. Satu lagi riba yang diterangkan oleh Nabi, yang tak jelas, iaitu riba dalam jual beli. Dia panggil riba buyuk. Yang saya rasa awak mungkin dah belajar emas dengan emas, kena undang-undang macam mana, perak dengan perak, dan lain-lain lah. Kena tak boleh tangguh, diserahkan sama unit. Dah ada bincang ke benda ni? Belum lagi? Belum, Doktor. Oh, belum? Belum, Ustaz. Okay. So, riba ada 2 jenis tu lah. Nanti awak belajar. So, saya explain dululah. Riba dalam jual beli. So, kalau awak beli emas, awak tak boleh bayar hutang. Okay. So, ini adalah jual beli. So, ini adalah contoh dalam kewangan Islam. Riba. Dalam riba iaitu riba jual beli. Okay, begitulah juga hutang tadi, hutang manusia dengan hutang Allah. Hutang manusia, Allah kata hutang manusia Allah lagi patut dibayar, maka kena bayarlah semua hutang. Hutang Allah lagi patut. Okey. Begitulah juga penerangan tentang mereka yang melewatkan pembayaran. Allah sebut tentang riba tak boleh minta lebih. Allah juga lepas tu, kalau untuk orang yang sengaja lewat pula, tak ada pula cerita. Kalau orang tanya, Islam ni asyik cerita siapa bayar lebih, siapa yang charge lebih, riba. Habis siapa yang orang lambat bayar? So, dalam Islam pun ada. Allah sebut, Nabi sebut, matalul ghani zulmun. Orang yang melewat-lewatkan, dia ada duit, dia sengaja lewatkan, zalim. Okey. So, ini sebagai menerangkan persoalan kalau orang tanya, untuk orang yang sengaja lewat pula, dia zalim. Sebahagian ulama' kata, orang yang sengaja lewat ni, maka dia boleh tergolong di dalam golongan munafik. Ataupun golongan fasik. Golongan yang tak boleh diterima cakap tu lah. Sebab Nabi kata orang zalim. Penerangan tentang persoalan wasiat, wakaf, semuanya adalah menerangkan sesuatu yang bersifat mungkin tak jelas. Kalau orang tanya faraid, apa dia, berapa. So, adalah dalil-dalil lain yang menerangkan. So, sebab itulah dalam Islam ni, kita nak buat hukum, kita kena pusing. Sebab itulah nak jadi ulama' ijtihad, mujtahid. Ulama' besar ni payah. Sebab apa? Sebab kena baca semua. Samalah dalam bab umur khusus. Kena baca semua. Jangan baca yang umumnya. Umumnya, semua boleh. Sebab Allah kata, Allah menghalalkan jual beli. So, dia pun bantailah semua benda dia jual. Itu umum, tapi ada benda-benda lain. Dalil-dalil lain yang mengkhususkan. Samalah mujmal. Dalam dalil lain tak jelas. Jangan kata apalah Islam ni, Al-Quran ni tak jelas. Kena gabungkan dengan dalil lain, barulah kita boleh faham secara keseluruhan. Tak bolehlah kita ambil sekerat-sekerat. Dia kalau Wahabi, dia jadi banyak isu ni jadi gitulah. Dia ambil sekerat-sekerat. Dia ambil yang kata tak boleh je, dia ambil yang 4 bid'ah je. Okey. Itu mujmal. Okay. Yang kedua, tajuk kita yang kedua, sikit lagi, lepas sekejap lagi kita rehatlah dalam 9 lebih. Iaitu berkenaan dengan nasih mansuh. Saya rasa nasih mansuh ni mudahlah kot. Nasih mansuh ni, nasih ni cerita tentang dalil yang dinasahkan. Nasih ni dalil yang menasahkan
menasahkan. Mansuh ni pula dalil yang dinasahkan. NASA. Contohlah. Contoh Allah kata dulu hukum dia halal. Boleh. Lepas tu sekarang ni hukum dia dah tak boleh. So dulu tu adalah mansuh. Hukum terkini yang membatalkan hukum terdahulu dia panggil nasih. Nasih ni yang membatalkan, mansuh ni yang kena batal. Okey. So sekarang ni perbincangan kita ni pula nak cerita pasal dalam Al-Quran ada dalil-dalil yang telah pun dinasahkan. Ada dalil-dalil yang menasahkan. Ada dalil yang dia dinasahkan oleh dalil lain. Ada dalil yang dia dinasahkan tapi dia tak ada ganti. Ada dalil yang dinasahkan dia ada ganti dengan dalil lain. Ada dalil yang dinasahkan digantikan dengan hukum yang lebih ringan. Contoh dalil contoh dulu katalah dia kena bayar zakat 10%. Tiba-tiba datang dalil lain, kali ni kena bayar zakat 5% saja. Ataupun dalil lain kata dulu 10%, sekarang ni bayar 20%. So ini adalah bentuk-bentuk nasah ataupun bab nasah, nasih, mansuh. Nasih ni yang menasahkan, nasah ni, mansuh ni yang dinasahkan. Dia punya bab ni sebenarnya bab nasah. Bab dia bab nasah. So, dalam bab nasah ni dia ada nasih yang menasahkan, bab dia ada mansuh yang yang dinasahkan. Okey. Okey, so itu nasah, nasih, mansuh. Okey, dalam dalil kita nak bincang nasih mansuh ni ada perbincangan berkenaan dengan apa dia nasih mansuh ni. Dia kata nasih ni mestilah kitab ni maksudnya dalil. Kitab ni ketetapan ataupun kitab ni kita kata ketetapan lah. Okay. Ia bermaksud tidak berlaku proses nasah melainkan wujud ketetapan awal. Maknanya dulu kata tak boleh, sekarang ni kata boleh. Ataupun dulu kata boleh, sekarang ni tak boleh. Dulu harus, sekarang ni haram. So ada ketetapan pertama, datang ketetapan kedua. Tapi kalaulah situasi yang dulu tu dia tak ada ketetapan, dengan maksud dulu dia orang memang tak wajib pun, contohnya dia tak ada duit. Lepas tu dia tak kenalah zakat. Lepas tu tiba-tiba dia kaya. Dia bayar zakat. So waktu dulu yang dia tak ada duit tu, bukanlah hukum yang dah dinasahkan kepada dia. Tetapi hukum zakat ni berkaitan dengan sebab. Ada duit, ada sebab. Ada duit, ada zakat, kena bayar zakat. Tak ada duit, tak kena bayar zakat. Bukanlah bermaksud dulu tak kena bayar zakat, lepas tu dinasahkan kena bayar zakat. Tak. Dulu tak kena bayar zakat sebab tak ada duit. Sekarang kena bayar zakat sebab ada duit. Kalau ditakdirkan esok miskin balik, tak kena bayar, tak ada duit, mungkin lepas tu kaya balik ada duit. Dia nasah ni, dia dulu tak boleh, sekarang ni terus boleh sampai bila-bila. Ataupun dulu boleh, sekarang ni tak boleh. Memang dulu memang jelas Allah kata. Sekarang ni dulu Allah kata dihalalkan kepada kamu. Lepas tu Allah katalah, sekarang ni dah tak dihalalkan. Contoh dalam satu hadis Nabi pernah kata, dulu aku larang kamu menziarahi kubur. Jelas dulu. Sekarang ni ziarahlah. Sesungguhnya mengingati kubur, melawat kubur ni mengingati kematian. So jelas ada dia punya penerangan dia. Dulu tak boleh. Sekarang ni dah boleh dah.
Bukan dulu tak boleh sebab ada sebab. Sekarang ni tak boleh. Macam zakat tu berulang-ulang tidak. Sama lah macam dulu awak katalah apa sembahyang duduk waktu COVID. Waktu COVID kita tak sembahyang Jumaat. Okay. Saya pun saya ingat berapa lama saya tak sembahyang Jumaat waktu COVID. Ada dekat 5-6 bulan kot. Tak sembahyang Jumaat. Okay. Lepas tu sekarang dah boleh sembahyang Jumaat. Bermaksud ini bukan nasah. Sebab nasah ni dulu memang tak ada. Dulu memang ada, sekarang ni dah tak ada sampai bila-bila. Tapi kita ni sebab ada sebab. Sebabnya COVID. Sekarang ni dah okey. Kena sembahyang Jumaat. Kalau ditakdir, kalau minta jauh datang balik COVID, tak sembahyang balik. Sembahyang balik, tak sembahyang, tak sembahyang. So sebab. So benda yang berkaitan dengan sebab, dia bukanlah nasah. Nasah ni memang sampai bila-bila. Diangkat dengan kitab yang lain. Maknanya yang menasahkan tu ada dalil. Tapi kalau yang menasahkan, tapi kalau situasi dia dah tak kena buat, bukan sebab dalil yang kata tak kena buat, tapi sebab dah mati, dah gila. Dia juga tak dikira sebagai nasah. Contoh dulu dia hidup. Dia semayang. Dulu dia sihat. Dia apa? Kena buat ibadat. Kena apa? Semayang. Berdiri. Tiba-tiba dia sakit. Ataupun dulu dia kena semayang sebab dia sihat akal dia. Sekarang ni dia gila. So gila ni ataupun mati ni bukanlah menasahkan. Dia hanya berkaitan dengan sebab juga. Lebih kurang sebab jugalah. Dulu dia kena semayang. Lepas tu dia gila. Tak kena semayang. So gila tu bukan menasahkan hukum semayang. Sebab gila tu berkaitan dengan sebab. Esok kalau ditakdirkan dia sihat daripada gila dia, so dia kena semayang balik. So itu bukan sifat nasah. Nasah ni sampai bila-bila. Tidak berkaitan dengan samalah ni lebih kurang juga. Tidak berkaitan dengan tempoh tertentu. Kalau benda tu bertempoh, tetapi habis tempoh, dah kembali kepada asal, ini juga bukan nasah. Contohnya, ayat larangan berburu waktu ihram. Waktu kita sedang pakai ihram, kalau pergi Mekah kan, pakai putih tu ihram, laki ke perempuan. Waktu tu tak boleh mencabut bulu, tak boleh cukur, tak boleh menangkap binatang-binatang buruan, tak boleh macam-macam lagi lah. So, sekarang ni tiba-tiba boleh dah. So ini juga sebenarnya berkaitan dengan sebab dan dia bukan nasah. Nasah ni bila-bila sampai bila-bila. Samalah juga hari Jumaat. Tak boleh buat jual beli sesudah azan kedua. Lepas tu boleh pula. So inilah juga bukan nasah. Okay. Contoh nasah kita tengok contoh nasah. Paling jelas contoh nasah ni kalau dalam bab ibadat ni kiblat. Zaman dulu, zaman awal Islam dulu, Nabi kiblat dia menghadap Baitul Maqdis. Nabi menghadap Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ni kiblat orang Yahudi juga. Jadi orang Yahudi ni dia jadi modal. Dia kata apalah Muhammad ni. Kiblat kita orang juga dia ikut. Masa tu Nabi di Mekah. Nabi di Madinah. Nabi di Madinah, orang Yahudi jadi modal. Mempelekeh. Jadi Nabi Muhammad nak kiblat yang mula-mula. Kiblat pertama umat Islam adalah Kaabah, Mekah. Lepas tu Baitul Maqdis. Lepas pada tu sampai zaman Nabi, Baitul Maqdis. Lepas tu Nabi doa lah qad nara taqalluba wajhika fis sama. Nabi Allah kata, Allah tengok kamu ni menghadap muka ke langit berdoa. Lepas tu Allah fawalli wajhaka syatral masjidil haram.
Allah kata hadapkanlah muka kamu ke Masjidil Haram. Sebab itulah kalau pergi ke Madinah, ada masjid dua kiblat, masjid kiblatain. Masjid kiblatain ni masjid tu Nabi diarahkan supaya memalingkan kiblat dia. Tengah semayang, ngadap kiblat ke Baitul Maqdis. Tengah semayang, turun ayat, terus pindahkan menghadap ke Baitullah, Mekah. Dipanggil masjid dua kiblat. Okey. So, asalnya menghadap Baitul Maqdis. Dinasahkan sampai bila-bila lah. Bukan ada sebab tertentu, bukan ada berkaitan dengan sebab-sebab, situasi tertentu kita menghadap Mekah, ada bila-bila rasa nanti kita boleh balik menghadap Baitul Maqdis, tak boleh dah. Sampai bila-bila. Ingat nasah ni, dia punya keyword dia ni, keyword nasah ni sampai bila-bila. Kalau benda yang bukan tak sampai bila-bila, sekejap-sekejap saja, itu bukan nasah. Hukum faraid menasahkan membuat wasiat. Dulu wasiat wajib. Sekarang ni wasiat dah tak wajib dah. Nak buat, buat. Tak nak buat, tak nak, tak apa. Zaman awal Islam dulu, wajib buat wasiat. Yang ketiga, contohnya, kita ambil banyak contoh ni. Zaman Nabi, awal Islam dulu, taruh ni dibenarkan. Pernah zaman Nabi, Sayyidina Abu Bakar bertaruh dengan orang kafir Quraisy. Orang musyrik. Orang musyrik ni, dia orang menyokong orang musyrik dia menyokong empire Parsi. Sebab dua-dua tu empire yang menyembah selain daripada Allah. Kalau Parsi ni sembah api. Jadi musyrik ni dia sembah patung. Dia beradik lah tu. Kalau satu lagi, Kristian. Kristian ni pula, dia sokong empire Rom. Empire Rom ni pula, dia, yelah walaupun dia sembah Nabi Musa, tapi dia percaya Allah, dia percaya Nabi Isa, dia percaya Nabi-Nabi. So, antara dua ni, Nabi sendiri sokong ahli kitab ni. Sebab lebih hampir dengan agama Islam. So, satu hari, Sayyidina Abu Bakar bertaruh dengan orang musyrik. Sayyidina Abu Bakar kata, peperangan yang sedang berlaku di antara Empire Rom dengan Parsi, Empire Rom akan menang. Sayyidina Abu Bakar sokong Empire Rom. Orang musyrik kata Empire Parsi akan menang. Jadi dia orang pun betting. Dia orang pun bet. Taruhlah. Sayyidina Abu Bakar pun letaklah sejumlah wang. Musyrik pun tak. Dalam pusingan pertama, peperangan, musyrik Parsi menang. Rom kalah. Jadi, musyrik datanglah kepada Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, bayar. Kau dah kalah. Lepas tu, Sayyidina Abu Bakar jumpa Nabi. Nabi kata ginilah. Kau pergi tambah lagi, minta satu pusingan lagi. Tu Sayyidina Abu Bakar pun katalah kepada orang musyrik, okeylah, aku up lagi duit, taruhan, tapi kita tunggu satu lagi peperangan. Kalau kalah juga, aku bagilah kau duit ganda ni. Tapi kalau menang, kau bagilah aku duit. Orang musyrik pun kata, okey tak apalah, setuju. Peperangan kedua, Rom menang. Rom menang, Sayyidina Abu Bakar banyak lah dapat duit ni. Duit menang bertaruh. Dia jumpa dengan Nabi. Nabi kata duit ni adalah kotor. Nabi suruh bagi fakir miskin. So ini juga asalnya kalau tanya, Nabi dulu pernah bertaruh, suruh Sayyidina Abu Bakar bertaruh. Itu telah dinasahkan. Sekarang ni sampai bila-bila. Pengharaman arak. Dulu dibenarkan, arak dulu boleh minum. Itu tak boleh dah. Dan juga kalau dalam konteks kewangan Islam juga, kalau dulu ada ifsar. Dulu ada akta. Ni akta. Akta Perbankan Islam. Islamic Banking Act. Akta Perbankan. Ni akta perbankan. Dua-dua ni telah pun dah tak ada dah. Tak ada dah. Yang hanya tinggal adalah
IFSA, Islamic Financial Service Act. Okay. So, ini contoh-contoh berlakunya nasah dalam kewangan dalam macam kita sendiri pun. Tapi kalau kita ni tak panggil nasah lah kan. Tapi kita mengubah lah. Dulu boleh, sekarang dah tak boleh. Dulu kena bayar sikit, sekarang ni kena bayar banyak. Cumanya kalau Al-Quran, As-Sunnah lepas pada kewafatan baginda, dah tak boleh nak ubah-ubah lah. Tapi kalau kita ni bila-bila masa kita boleh ubah. Kita buat tu, kita nasah tu, kita nasah ni. Okey, sampai kat situ ada apa-apa soalan? Tak ada Tak ada soalan, jadi kita rehat dulu dalam 10 minit. Okey, terima kasih.
Okey, sambung balik kita pergi kepada tak banyak dah. Okey, tadi kita dah cerita pasal nafas. Kita pergi pula kepada hakikat dan majas. Hakikat dan majas ni pula lafaz-lafaz dalam hadis, lafaz dalam Al-Quran ataupun dalam As-Sunnah yang menyebutkan tentang perkataan tu sama ada dia maksud asal dia ataupun maksud yang bukan asal. Maksud asal ni maksud asal. Maksud asal lah bila saya kata contohnya ayah. So ayah tu maksudnya, maksud asal ayah tu siapa? Isteri, suami kepada mak kita kan? Anak. Anak ni pula adalah anak kita. Anak yang dilahirkan oleh isteri kita. Anak kita. Kita kahwin dengan isteri kita, dapat anak. So, anak kita. So itu perkataan yang namanya hakikat. Bila saya sebut singa. Binatang liar yang ada 4 kaki, yang ada dia punya leher dia tu ada dia punya bulu lebat tu. Harimau yang ada belang-belang tu. So semua hakikat. Majas ni pula dia bukannya ikut asal sebenar dia, tapi dia adanya sifat, maka dia ambil sempena sifat tu diletakkan kepada yang bukan asal. Contohnya singa. Katalah saya jumpa tadi, saya cakap dengan kawan saya, tadi saya pergi pasar jumpa singa. Singa? Okey. Adakah maksud singa di sini maksud daripada segi hakikat? Ataupun singa yang maksud bukan sebenar, iaitu majas. Maknanya hakikat ni sesuatu yang asal. Majas ni pula sesuatu yang bukan asal. Contohnya tadi singa. Okey, singa Asal, kalau ikut hakikat, dia binatang liar. Kalau ikut majas, siapa singa? Contohlah, awak ada kenal seorang wanita tu dia sangat garang. Tengok dia je pun kita dah rasa gerun. Dengar suara tu, kita dah wow, takut. Belum kira muka cengeng dia lagi. Belum kira dia keluar dia punya taring dia lagi. Dia tunjuk dia punya garang dia tu. Macam mana nampak singa menakutkan. Guru besar kita ke contoh guru disiplin. Ingat dulu guru disiplin masa sekolah dulu kan. Terbayang bila guru disiplin ni terbayang seorang yang badan besar, garang, pegarotan, cengeng. Saya jumpa singa dekat pasar tadi. Apa maksud singa tu? Iaitu bekas guru disiplin kita. So di sini perkataan singa ni bukanlah perkataan yang hakikat. Mustahil kita jumpa singa kat pasar kan. Singa sebenar. Habis diterkam ni semua orang. Maksud singa di sini, singa daripada segi maksud majas. Iaitu sesuatu yang mana dia maksud dia tu diambil sempena daripada singa sebenar. Singa sebenar sifat dia garang. So kalau orang yang bersifat garang juga, dia singa. Okey, dia adalah singa. Okey, daripada sudut sifat, bukan daripada sudut fizikal. Macam kita katalah,
Tangan panjang. Apa maksud tangan panjang? Adakah seseorang itu, kita kata kat kawan kita, jangan bawa berhati-hati sikit dengan dia ni. Dia ni tangan panjang. Ataupun dia ni mulut manis. Mulut manis kawan kita tanya. Oh, pernah rasa mulut dia? Pernah rasa mulut dia? Betul ni. Cium mulut. Tak, masuk mulut manis apa? Kalau dari segi perkataan hakikat, masuk mulut manis ni, mulut tu manis. Tapi maksudnya, daripada segi majas, iaitu sesuatu yang mulut dia tu pandai betul bercakap. Tapi dia banyak kelentong. Mulut je manis. Tapi sebenarnya, hati tak manis pun. Busuk, hati busuk. Tangan panjang. Tangan ni pendek je pun. Tak adalah panjang. Tetapi, yang maksud tangan panjang ini adalah dia ini perangai suka mengambil harta orang. So, di sini satu perkataan hakikat, satu perkataan majas. Orang kata dah ditebuk tupai. Apa maksud itu? So, ini bahasa-bahasa yang kita kata majas ni maksudnya boleh kita kata bahasa kiasan, boleh kita kata perumpamaan, boleh kita kata apa apa lagi perkataan-perkataan tu kan? Apa metafora. Bukan dia gelaran boleh juga kita panggil kan? Sebab dia digelar tu ada sifat dia yang mempunyai persamaan dengan benda yang hakikat. Okay. Pernah Nabi dalam satu perjalanan, Nabi jumpa dengan pendeta Yahudi namanya Buhairah. Buhairah ni dia tanya pakcik Nabi Abu Talib. Dia tanya budak ni siapa? Abu Talib kata ni anak aku. Buhairah kata ni bukan anak engkau. Sebab budak ni ayah dia dah mati kan? Abu Talib kata, yelah sebenarnya dia adalah anak saudara aku. Tapi sebab sayang sangat, dia jadi macam anak aku. So, bila sebut Abu Talib kata ini anak aku, maknanya anak bukan anak sebenar. Kalau anak sebenar, hakikat anak yang dilahirkan oleh isteri yang kita kahwini dia. Tapi kalau anak yang dari segi majas, anak angkat, anak saudara, anak apa lagi? Macam-macam anak lah. Anak kucing. So dan sebagainya. So itu kataan yang saya rasa masuk hakikat dan majas. Jelas kan? Mudah je kat situ. Okey. Majas, hakikat. Okey, majas pula iaitu kata sebaliknya. Kalau dalam Al-Quran, contoh-contoh majas. Contohnya, tidak ada seumpama dengan seumpama. Ini majas disebabkan cara ditambah. Asalnya tidak ada sesuatu pun yang sama dengannya. Sama seumpama dengannya. Sama seumpama. Dia banyak kali. Ataupun yang paling jelas majas ni contohnya. Tanyalah kampung. Fas'alil qaryah. Allah sebut tanya kampung. Kampung boleh cakap ke? Bukan tanya kampung. Tanya orang kampung. Tapi Allah tak sebut orang, Allah sebut kampung. Tanya kampung. So majas ni kadang-kadang kita buang satu, kita sebut yang berbaki je. Contohlah, pergi masak nasi. Betul ke tak betul perkataan masak nasi? Saya tanya awak, betul ke tak betul? Mak awak bila suruh masak nasi, betul ke arahan tu? Masak. Betul. Betul. Okey. Masak nasi, betul Okay. Kalau saya pula, saya kata tak betul. Sebabnya, nasi ni perlu dimasak lagi ke tak? Yang namanya nasi. Tak. Beras. Ya, beras. Patutnya mak awak kata, Balkis, masak beras. Sebab beras tu yang perlu dimasak. Nasi tu yang dah dimasak. Berapa nak masak lagi? So, kita buang perkataan beras, kita hanya datangkan hasil daripada beras nasi. So, itu majas lah. Masak nasi. Maknanya,
orang faham dah. Masaknya memang masak beras, tapi ini bahasa kiasan. Ataupun orang kata perah santan. Betul tak betul perkataan perah santan ni? Siapa kata betul? Siapa kata tak betul? Apa sebabnya tak betul? Santan. Yang betulnya perah apa? Awak tu kalau nak perah, perah apa? Apa yang diperah tu? Ya, awak ni mesti tak pernah perah ni kan? Beli. Perah kelapa lah. Betul Filza. Yang disuruh je perah kelapa. Tapi kita buang perah kelapa tu, kita terus sebut perah santan. Santan dah tak perah dah. Santan tu dah jadi air tu. So ini juga perkataan majas dalam bahasa kita. Kalau tanya siapa yang membina piramid? Fir'aun. Membina piramid. Siapa yang membina benda-benda ni? Orang sebut nama. Tapi sebenarnya yang bina bukan dia. Yang bina pekerja-pekerja, kuli-kuli dia. Tapi itu juga adalah majas kan. Orang kata bina Fir'aun, bina bangunan tinggi, bina itu. Tak ada pun orang kata bina, siapa yang bina? Kerja dia. Siapa yang bina? Bangla. Buat jalan. Tak, orang sebut bina oleh ni sekian-sekian. Okey. Itu semua adalah bentuk majas. Okey, so dalam Al-Quran ada perkataan hakikat dan ada perkataan majas. Ada setengah ulama kata antara perkataan contoh hakikat dan majas ni boleh kita sebut kahwin, sentuh. Sentuh ni boleh sebut maksud sentuh ni sentuh fizikal, sentuh hakikat, sentuh kulit lah. Boleh juga masuk perkataan bersetubuh, bersama. Setubuh lah, faham kan? Okay. Dia ni dah kena sentuh dah ni. Orang pun dah merasa dia dah. Masuk sentuh di sini, boleh jadi sentuh biasa, boleh jadi sentuh maksudnya majas. Okay. Kalau dalam mazhab Syafi'i, sebarang maksud sentuhan, hakikat ke majas ke, dua-duanya membawa hukum yang sama, iaitu wuduk batal. Apa lagi? Zakat. Sedekah. Sedekah ni, perkataan hakikat dia, bagi duit. Bagi sahaja, bukannya wajib. Ada juga sedekah ni maksud dia bagi wajib. Iaitu sedekah wajib. Sedekah wajib. Orang panggil sedekah wajib ni, iaitu maksudnya, kalau orang cakap sedekah wajib, iaitu maksud dia zakat. So sedekah tu dia perkataan yang boleh masuk dua, hakikat dengan majas. So, bagi mazhab Syafi'i, sedekah biasa. Bagi mazhab Syafi'i, dua-duanya ni hukum dia lebih kurang sama. Daripada sudut penerima sedekah orang miskin, penerima zakat orang miskin. Apa lagi? Hukum zakat dengan sedekah ni lebih kurang sama dia mazhab Syafi'i. Daripada segi suami, isteri boleh bagi kepada suami zakat kalau suami ni susah. Isteri boleh bagi zakat, bagi sedekah kepada suami. Sama. Bagi mazhab Hanafi, dia kata tak boleh. Sedekah lain, zakat lain. Bagi mazhab Syafi'i, satu hakikat, satu majas. Hukum-hukum tu, dua-dua boleh diguna. Boleh dipakai. Okay. Contoh orang bernazar. Kesan yang paling besar, cuba tengok nazar kan. Saya bernazar. Saya, katalah,
Saya bagi tahu, okey hari ni saya berjanji nak belanja awak makan daging. Okey, kelas, kejap lagi saya belanja awak makan. Lauk daging, jangan risau. Awak pun seronok lah, daging. Seronoknya ni. Lama tak makan daging, makan telur je. Tiba-tiba sampai kat kedai, saya pun order. Dia bawa lah ikan kembung. Lepas tu orang tanya, Ustaz apa ni? Kata nak bagi makan daging. Saya kata ni daging. Daging apa? Daging ikan. Ikan tu dia kira daging ke tidak? Dari segi hakikatnya. Awak rasa apa? Saya hakikat. Ya kot. Daging kan? Ha. Ikan tu daging sebenarnya. Dari segi hakikat lah. Kita cerita dari segi Ha. hakikat. Bahasanya. Ayam tu pun daging. Dia jenis bentuk macam tu daging lah. Kan? Kalau telur tu memang confirm bukan daging lah. Tapi yang memang dari segi binatang yang hidup ni boleh kita kata semuanya daging. Cumanya daripada segi penggunaan biasa, kita tak pakai maksud hakikat ni. Kita pakai uruf. Ni bila sebut daging tu hanyalah refer kepada daging lembu. Even kambing pun kenapa tak pakai juga daging kan? Orang panggil makan apa? Jom belanja apa? Kambing. Kalau sebut daging ni automatik akan refer kepada lembu. So ini perkataan yang berkenaan dengan hakikat, iaitu daging semua termasuk ikan. Tapi penggunaan semasa kita lebih refer kepada daging itu iaitu daging lembu. Okey. So di sini bincangan kita tentang hakikat dan majas lah. Dan satu lagi zahir dan ma'awal. Zahir dan ma'awal ni saya skip lah. Zahir ni maksud dia gini. Sesuatu yang tertulis. Saya kata wajib pelajar-pelajar semua buat sekian-sekian. Tapi mu'awal ni pula interpretation. Interpretation kepada saya cakap tadi tu. Contohnya Nabi kata Nabi larang minum diri. Zahir jelas lah. Larangan minum diri. Tapi maksud larangan di sini adakah haram? Sebagaimana kita dah belajar dulu kan. Nahyu ni maksudnya tak boleh buat, berdosa kalau buat. Ataupun tak berdosa. So, mu'awal ni zahir yang tertulis. Kalau haram, haram lah. Mu'awal ni pula yang kita cuba nak takwilkan. Kita cuba nak interpret balik. Haram di sini sebenarnya bukan maksud haram. Maksudnya hanya tak elok saja. Bukanlah haram sebagaimana yang asalnya yang memang berdosa tu. Minum diri, Nabi kata. Minum diri bukanlah masuk haram. Walaupun hadis kata Nabi larang, asal larangan ni bermaksud berdosa. Tetapi datang pula mu'awal. Mu'awal ni maknanya yang kita kata sebaliknya. Kita interpret lain. Kita kata zohirnya memanglah wajib tak boleh minum diri. Tetapi kita interpretkan haram di sini maksudnya bukan haram betul. Maksudnya tak digalakkan sahaja. Kita takwilkan. Mu'awal ni yang ditakwilkan. Itu kita kata makruh hukumnya. Dan Nabi larang tu sebenarnya ada situasi-situasi. Kalau situasi ada tempat duduk, selesa, duduklah. Tapi kalau tak ada situasi, contohnya kursi tak ada, nak cepat ataupun apa-apalah situasi, boleh minum berdiri. Bahkan Nabi sendiri ada hadis sebut meminum air zam-zam dalam keadaan berdiri. So itu yang mu'awal ni yang ditakwilkan lah. Okay, jelas Yang ni zahir dengan mu'awal ni saya just itu sajalah. Maknanya saya skip lah. Tapi awak faham lah zahir ni yang jelas. Zahir dengan hakikat ni lebih kurang sama lah. Maksudnya yang tertulis
bagaimana? Mu'awwal ni yang kita interpret lain pula. Berbeza dengan yang tertulis. Dalam majas ni pun lebih kurang sama. Kita interpret, kita tak guna perkataan tu. Tapi dia ada sedikit perbezaan di antara majas dengan mu'awwal. Tapi aspek lain dia agak berbeza. Dia sama. Sunnah ni saya tinggal dulu. Kita cuba buat kuis. Sementara ada sikit masa lagi. Kita buat kahut lah. Saya tengok dia punya link ni. Dah. Dia tak tahu.
Boleh masuk? Dah. Boleh Ustaz. Mana lain-lain? Allah Akbar. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Okey, cepat. Ada baru masuk ni. Okey, lagi 2 minit. Okey, kita mula ya. Okey. Ustaz, Share aku screen. ni tak nampak. Nampak. Oh, share screen dah. Aku ni boleh dapat jawapan. Apa? Pilih jawapannya. Eh. Baik, aku beritahu kejap. Kenapa? Ya. Nampak ah? Kenapa ada 2 je jawapan Ada 2 je yang menjawab. Sebab kita orang tak nampak soalan, jadi tak tahu nak pilih apa. Sebab yang Kahoot ni keluar dia punya pilihan jawapan ni. Dan jawapan je keluar lah. Oh, okey, tak apalah. Soalan pertama ni kita bonus lah. Okey. Okey. Kita tengok. Ni nampak Nampak Ustaz? Okey, 12, 13, 14, 15, 17. Okey. Bayam boleh berlakon secara di bawah kecuali niat. Okey, betul. Ramai yang jawab betul lah. Sama ada
Kecuali niat kan. Niat tak boleh nak menerangkan lah. Niat, orang kata, oh niat saya lain lah. Tak lah. Okey, bagus. Tengok. Zudin. Wah, Zudin. Masih mengungguli ya. Nasah masuk secara umumnya bermaksud pembatalan, penerangan, penambahan, kekhususan. Pembatalan, okey. Pengkhususan. Okey. Majoriti jawab betul. Cuma ada juga yang menjawab pengkhususan. Ramai juga. Pengkhususan ni panggil taksis lah. Kalau nasah ni batal. Kita batal. Dia memang agak mudah nak confuse jugalah sebenarnya. Di antara nasah dengan taksis. Taksis kita khususkan, nasah ni kita batalkan. Okey. Kita tengok. Okey, Zudin masih lagi mengungguli. Kemudian diwajibkan bayar zakat. Rujuk kepada yang ni awak kena fikir sikit lah. Dia macam direct daripada apa yang kita belajar. Tak adalah. Kena apa yang paling sesuai. Taksis. Okey. Bagus. Ramai juga awak boleh jawab sebenarnya. Okey. Bagus. Cuma 5 mujmal lah. Okey. Ada juga yang jawab mujmal. Mujmal ni maksudnya sesuatu yang tak jelas. Kemudian perlukan kepada bayan. Ingat dia punya pair dia mujmal, mubayyan, bayan. Mujmal yang tak jelas, mubayyan yang jelas. Mubayyan yang jelas, bayan penjelasan. Samalah macam taksis. Umum, khusus, taksis mengkhususkan dalil-dalil yang umum. Okey. Ramai jawab, betul. Sebenarnya yang jawab mujmal tu ramai jugalah agak besar juga jumlahnya. Okey. Okey. Oh, Nick mengungguli carta nampak. Hakikat bermaksud mudah kan? Ni semua jawab betul ni. Ni semua betul ni Hakikat. 2. Maksud yang difahami. Okey. Majoriti jawab betul. Cumanya agak besar juga bilangan yang jawab selainnya. Maksud yang difahami. Maksud yang difahami ni sesuai apa yang kita bincang tadi? Mafhum kan? Mafhum sesuatu yang difahami. Dia bahasa ni ada yang dituturkan, ada yang difahami. Maksud yang dituturkan tu macam contoh saya sebut tadi lah. Pelajar negeri Perak, lepas ni saya belanja makan. Itu yang dituturkan. So yang awak faham, bukan negeri Perak, tak termasuk lah. Saya tak cakap pun bukan negeri Perak, tak masuk. Tapi awak faham begitulah. So maksud yang difahami, maksudnya mafhum. Tapi kalau hakikat ni, masuk asal. Gajah, singa tadi kan. Singa masuk asal singa adalah binatang tu lah, tak puas. Okey. Okey, Zudin cuba mengejar nampak. Lain-lain pun mantap ni. Sesuatu berkaitan dengan bukan masuk asal dia kena lama. Okey.
Mengenai semua betul dah ni. $14. Okey, makin ramai yang betul. Majas kan? Bukan asal. Majas ni lawan kepada hakikat tu lah. Macam harimau, apa, singa, jumpa singa kat pasar. Sebenarnya singa tu adalah awak punya guru besar dulu. Apa bahasa-bahasa kiasan. So, okey. Cuma 4 ni mantik. Mantik ni cara akal kan. Dia sama ada mantik ni sama ada sesuatu yang dituturkan, sesuatu yang difahami, tapi bukan mantik lah. Oi, sengit kejap tu naik ni. Dia berbeza-beza bertukar-tukar podium. Okey, Mirul pula mengungguli. Okey, ada beberapa soalan lagi. Dan tunai kalau daripada hari ini dituai. Ayat kat ini tunjuk apa ni? Contoh? Contoh apa ni? Saya dah baca tadi kan? Contoh apa? Mujmal. Okey, majoriti juga boleh jawab. Mujmal. Okey, 11 cumanya ada juga apa? Zahir. Ni tadi tu contoh mujmal kan? Sesuatu yang tak jelas. Iaitu daripada zakat. Ni refer kepada zakat ni kan? Dari segi jumlahnya, dari segi jenisnya. Okey, contoh mujmal. Okey, ramai jugalah yang jawab. Nama ada jugalah. 3, 4, 5, 6. Oh, ramai 6 juga yang jawab salah Maknanya agak signifikan jugalah. Judin, okey. Masih lagi. Ada 3 soalan lagi. Oh, ada salah sikit soalan ni. Dikit isu, bukan isu zakat tu. Isu taruhan. Bukan. Betul lah. Soalan betul. Silap. Soalan betul. Oh, yang ni memang signifikan. Surat yang diutuskan baginda kepada wakaf berkaitan pengertian soal zakat dikira sebagai bayan. Maknanya surat ni menerangkan lebih detail tentang zakat. Maknanya tanpa surat ni kita mungkin tak jelas. Aina bakar pun mungkin tak jelas. Memanglah Nabi suruh zakat, bayar zakat tapi berapa? Kalau binatang tu umurnya berapa dan sebagainya lah detail. So jawapannya bayan. Memang betul. Tapi agak besar juga. Maknanya kalau tengok soal jawapan awak ni, ramai yang salah daripada yang betul kan? Yang betul 7, yang salah 9, 10, 11. Allahuakbar. So sebab itulah saya sebut awal dulu, sufik ni memang terutamanya lafaz ni lah dia mengelirukan. Mungkin saya pun kena fikir cara yang nak bagi awak perkataan-perkataan ni, terminologi ni tak terconfuse kan. So kita take note lah. Ramai yang jawab apa yang jawab betul tapi lagi ramai yang jawab tak betul. Ada 2 soalan lagi. 9. Contoh bagi dalil yang telah Rihan taruh. Ni berkaitan dengan bab apa ni? Bab takhsis, bab bayan, bab umum ke bab nasah? Dia telah di apa ni? Jawapannya telah dinasah. Okey. Wow. Ni di takhsis. Takhsis ni dikhususkan. Dikhususkan dan dinasah. Wow, ini banyak salah daripada betul lah.
Saya cuba nak explain balik supaya awak tak tertukar di antara nasah dengan nasah ni dulu